secara berjemaah. Tapi selepas bulan Syawal ni tak ada apa-apa. Jadi kena usaha sendirilah untuk semayang tahajud, qiyam waktu pagi. Dia ada dua yang Allah suka kan. Yang pertamanya adalah semayang tahajud setiap malam dan semayang taubat. Satu lagi semayang berjemaah. 3 ni. InsyaAllah kita di dalam keadaan yang diredai oleh Allah SWT. Yang pertama tadi apa? Yang pertamanya adalah solat tahajud. Jangan miss ya. Jangan miss setiap malam semayang tahajud. Yang kedua, perbanyakkan semayang taubat. Sebab kita ni manusia, kita penuh dengan dosa. Jadi sentiasa kita semayang taubat. Lepas ambil semayang taubat. Lepas nak tidur, semayang taubat. Tapi banyak lagi yang malam. Tapi kita mulai dengan semayang tahajud, semayang taubat dan semayang berjemaah. 5 waktu semayang, biasakan berjemaah. Dan insyaAllah kita sentiasa dalam redha Allah. Apa yang kita perlu adalah redha Allah. Sebab apa? Hidup dunia ni adalah sangat sekejap. Wal as, demi masa. Itu Allah bersumpah dengan masa. Wal as, sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Kecuali 4. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang beramal soleh. Yang ketiga adalah orang yang menyampai dengan hak, maknanya dengan bukti, dengan dalil, dengan sunnah, dengan hadis, dan sampai menyampai dengan kesabaran. Lepas 4 ni, insyaAllah kita dalam masuk dalam golongan orang yang Allah redha. Allah redha, insyaAllah kita di dalam naungan Allah. Di dalam Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah satu masa yang ditakuti oleh semua umat manusia. Sebab apa? Satu hari di Padang Mahsyar bersamaan dengan 50,000 tahun di dunia. Itu baru satu hari. Semuanya total ada 1,500 tahun. 500 tahun kita bawa bangun, 500 tahun kita menuju kepada mahsyar, 500 tahun menunggu sebelum orang pertama dihisap. 1,500 tahun. Jadi 1,500 tahun, satu hari sana bersamaan dengan waktu dunia 50,000 tahun. Bayangkanlah kalau satu hari sana 50,000 tahun, setahun sana kita ambil pukul rata 360, kita ambil kalkulator. Kalau satu hari sana 50,000 tahun, kalau misal kata satu tahun ada 365 hari, kali dengan 50,000 bersama dengan 18 juta tahun di dunia untuk setahun di sana. Kali pula dengan 1,500 tahun, 2.710 kali. Apa kita 50,000 kali 360 hari, ada 50,000 kali dengan 365 setahun kan, 18 juta. 80 juta kali dengan 1,500 tahun, maknanya 27 kali 10. Kalau 10 ribu juta trilion, maknanya 27 trilion tahun. Waktu kita menunggu sebelum orang pertama dihisap, waktu di akhirat. Jadi itu yang kata dalam surah As, wal as, Allah bersumpah demi masa. Demi masa sesungguhnya manusia di dalam kerugian, kecuali 4 golongan. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang sampai menyampai dengan hak, sampai menyampai dengan kesabaran. Ini dia yang selamat. Jadi kita tengok yang pertama adalah orang yang beriman. Beriman. Apa tu orang beriman? Orang beriman kita ada 6 rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya Rasul, percaya malaikat, percaya pada kitab,
percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman. Kalau kita percaya tu semua, kita jatuh orang yang beriman. Tapi tanya, tepuk dada, tanya selera, adakah kita ni orang beriman? Jadi nak tahu apa orang beriman, kita berhubung dengan ustaz-ustaz, dengan sesiapa yang orang tua yang berilmu, tanya dia apa tu orang yang beriman. Nak tahu orang beriman, dapatkan jawapan apa maksudnya orang yang beriman. Nombor 2 adalah orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh adalah semua orang beramal. Semua orang beramal. Jadi amal, apa beza beramal dengan amal soleh? Amal, kita semayang, kita puasa, kita melakukan ibadah haji, apa ni semua. Tapi adakah amal kita tu amal yang soleh? Tanya diri sendiri, tepuk dada, tanya sendiri. Adakah kita ni melakukan antara orang yang beramal soleh ataupun orang yang beramal tapi tak soleh? Apa bukti orang yang beramal tidak soleh? Kita tengok ramai yang di masjid kan, semayang saf pertama, beramal tapi orang sebelah dia menyampah, orang sini dia menyampah, imam dia menyampah, keluar dia mengata imam. Jadi amal dia beramal, beria, tiap-tiap hari kita beramal, tetapi ia tidak soleh. Tidak soleh maknanya dia tidak ikhlas di dalam melakukan ibadah. Tidak ikhlas kepada Allah. Nak tahu apa ikhlas? Kita tengok kepada surah Ikhlas. Di dalam tu adalah jawapannya antara kita ni ikhlas ataupun tidak ikhlas. Jadi dalam surah Ikhlas ada jawapan ni semua. Cari apa tu surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang Maha Esa. Esa Allah tu apa dia? Jadi ramai orang baca hari-hari Qul huwallahu ahad, tapi dia tak faham apa tu makna Qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang Maha Esa. Apa dia yang Esa? Apa tu Esa? Tak tahu. Kita tahu baca, tapi kita tak tahu apa tu Esa. Yang maksud Esa tu dia ada 4 Esa. Esa pada af'al. Mana perbuatan Allah Esa. Mana sekali je Allah buat. Maknanya Allah melakukan mencipta dunia ni, mencipta akhirat sekali je. Allah ciptakan daripada awal-awal kejadian sehinggalah akhir hayat, hingga kiamat, sekali je Allah gunakan. Itu yang Esa pada af'al. Yang kedua adalah Esa pada sifat. Kalau kita belajar sifat 20, semua tu dirangkum jadi se. Melihat, mendengar, berkata, kalam, berilmu, banyak dari situ. Semua tu rangkumkan se. Jadi nak mikir macam mana semua sifat tu menjadi se. Itu kata belajar. Untuk kita mendalami Qul huwallahu ahad, itu saja mengambil masa 20 tahun. Kalau pondok-pondok belajar Esa pada af'al, Esa pada sifat, Esa pada asma', Esa pada zat. 4 ni nak belajar 20 tahun. Esa pada af'al adalah perbuatan Allah, Esa pada sifat adalah semua sifat-sifat yang kita cakap tadi, se je. Esa pada asma', semua kekuatan yang pada asma' tu, nama Allah tu semua ada kekuatan. Yang maha agung, yang maha penyayang, yang semua ada dalam asma'. Esa pada asma'. Jadi nak dapat kita memahami Esa pada asma' ni, itu pun dah 20 tahun. Jadi maknanya kalau kita betul-betul nak bersyukur kita kepada Allah bagi nikmat kita, kaji apa tu Qul huwallahu ahad. Jadi kaji dan cari jawapannya. Allahus Samad. Allah itu sebenarnya adalah tempat kita berdoa sebenarnya. Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat semua makhluk berkehendak. Berkehendak maknanya our wish. Apa yang kita nak. Allahus Samad. Apa yang kita nak? Kita nak pakai Mercedes.
kita nak kaya, kita nak isteri cantik, kita nak anak ramai, kita nak anak-anak kita soleh. Itulah ada kehendak. Yang dimaksudkan Allahu Somad, Allah tempat semua makhluk berkehendak. Berkehendak maknanya our wish. Apa yang kita hendak. Allahu Somad, itulah mana tempat kita berdoa. Tapi ada siapa yang ambil tahu? Tak ada siapa ambil tahu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakkan. Ini simple. Wallahan Allah Somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang seesa dengannya. Mana Allah se dia tak ada siapa bantu dia. Dia tak ada Tuhan siang, tak ada tiang malam. Allah saja yang Tuhan yang esa, yang satu, yang esa. Yang tak ada apa ni. Mana Allah adalah Tuhan yang satu, yang tunggal daripada zaman Nabi Adam sampailah kita sekarang ni. Tuhan yang esa. Jadi kalau kita faham Qullahan, sebab itu Qullahan ni kita baca 3 kali ibarat kita baca Quran sekali. Kita baca 10 kali Qul huwallahu ahad, kita dibina mahligai. Mahligai di syurga. Bayangkanlah kalau tiap-tiap malam kita baca 10 setiap malam, dan 10 mahligai lah kita dapat. Satu mahligai kita dapat setiap hari. Maknanya kalau 365 hari kita baca Qul huwallahu 10 kali satu hari, kita dapat 365 mahligai. Kalau setiap tahun kita, setiap malam kita baca 10 tahun, kita dah baca, kita dah dapat 3,650 mahligai. Mahligai yang di syurga ni lebar dia, panjang dia daripada Malaysia sampai ke London. Contoh. Satu mahligai besarnya dari sini sampai London. Satu mahligai. Bayangkanlah kalau kita ada 365 mahligai, berapa banyak? Kalau 10 tahun 3,650 mahligai. Daripada sini sampai London satu mahligai. Jadi barang siapa yang tahu hebatnya akhirat. Tak terkejar lagi dah dunia. Dunia kita kena kejar untuk kita kumpul duit, untuk zakat. Tetapi maklumat kita adalah di akhirat nanti, insya-Allah. Ya. Maklumat kita di akhirat untuk kita dapat pencapaian yang hebat. Ya. Satu je, macam ramai yang bercerita, barang siapa yang semayang sunat subuh, hebatnya dia lebih hebat daripada seisi dunia. Seisi dunia. Bayangkanlah semayang sunat satu waktu je, semayang sunat subuh, kita dapat ganjarannya lebih hebat daripada dunia. Satu dunia ni lebih hebat dibandingkan kalau kita kalau apa ni, kalau dibandingkan dunia lebih hebat. Bayangkanlah kita tuan punya satu dunia ni, baru satu sunat subuh. Kalau tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari kita buat sunat subuh, dah dapat 365 kali lebih hebat daripada satu dunia, seisi dunia. Seisi dunia, sisi alam tak tahu, tapi seisi dunia. Seisi dunia ni maknanya Malaysia, Brunei, Indonesia, India, Jepun, China, sampai ke London, sampai Amerika. Sunat subuh tu lebih hebat nilainya. Tak terbayang. Tak terbayang hebatnya sembahyang sunat subuh. Begitulah hebatnya, tetapi kita pandang ringan dengan apa yang ada pada sembahyang sunat subuh. Begitu juga kalau kita hayati apa yang Allah masukkan di dalam surah Wal Asr, demi masa, sesungguhnya manusia ni di dalam kerugian kecuali 4. Satunya orang yang beriman, kedua
yang mengerjakan amal soleh. Yang kita sampai menyampai dengan hak. Yang keempat, sampai nyampai dengan kebenaran. Jadi pernah tak kita tepuk dada tanya selera? Pernah tak kita berdakwah? Pernah tak kita berdakwah dan orang menyampah dengan cara kita cakap? Kalau kita ada tu, mana kita dah buat yang ketiga dan keempat. Memang zaman sekarang menyampai ni adalah satu perkara yang susah. Yang susah. Sampai menyampai dengan kebenaran, sampai menyampai dengan kesabaran. Dah tak ada orang buat dah sekarang ni. Ustaz-ustaz je buat. Kita tak pernah buat. Jadi sebenarnya kerja ni adalah kerja semua orang. Sampai menyampai semua orang. Kalau kita tak buat tu, kita dalam kerugian. Ingat, sentiasa ingat. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali orang yang beriman, orang yang mengamal soleh, orang yang sampai menyampai dengan kebenaran, orang yang sampai menyampai dengan kesabaran. Maknanya Allah pesan kepada semua orang, bukan saja golongan ustaz. Sesiapa pun yang dengar ni pun wajib sampai menyampai. Tepuk dada, pernah tak kita menyampaikan? Orang jiran sebelah, adik-beradik kita, pernah tak kita sampaikan? Kalau tak sampai, kita dalam kerugian. Jadi jangan dalam kerugian, kita mesti keluar daripada zon orang kerugian. Untuk keluar daripada zon kerugian, kita mesti sampai menyampai. Satu ilmu kita sampaikan, satu ilmu kita sampaikan, satu ilmu kita sampaikan. Baru kita tidak masuk dalam golongan orang yang tidak rugi, insya-Allah. Boleh? Cukup biadar apa yang saya sampaikan, sikit tetapi fikir, masukkan dalam hati supaya kita berubah kehidupan kita daripada orang yang tak sampai kepada orang yang menyampaikan. Sampaikan. Cari ilmu, sampaikan. Cari ilmu, sampaikan. Cari ilmu, sampaikan. Dan sampaikan, jangan tak sabar. Kalau orang marah, sabar. Sebab orang bila ditegur, orang akan menyampah. Jadi bila menyampah, dia akan peli balik. Allah, siapa dia nak menyampai, nak beritahu, nak nasihat kita? Itulah yang disebutkan sampai menyampai dengan kesabaran. Mana kita sampai, esok kita sampai lagi, lusa kita sampai lagi, sehingga orang tu terbuka hidayah. Terus berdoa kepada Allah supaya orang yang kita sampaikan tu dibuka hidayah, supaya menerima ilmu ataupun dakwah yang kita sampaikan, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi, insya-Allah. Sedikit penyampaian kita kongsi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan daripada semasa saya akan share sedikit ilmu, walaupun sikit, tapi kita kongsi bersama sesama kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.